Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Hai semua, apa khabar? Harap semuanya sihat bersama keluarga di rumah. Okey, jadi hari ini insya-Allah kita akan teruskan kelas okey di dalam tajuk matriks. Alright, dalam tajuk matriks ni cikgu nak semasa cikgu terangkan kamu rujuk modul matriks kamu. Alright, dan juga cikgu nak kamu catat dan buat bersamalah. Cikgu tak nak kamu sekadar tengok saja, okey? Alright. Okey, dalam tajuk matriks ni ada 8 perkara yang kamu akan pelajari. Okey, jadi sebab tu modul kamu tu macam agak tebal sikitlah untuk tajuk matriks. Okey, jadi untuk kelas yang pertama ni kita akan tengok terlebih dahulu konsep matriks. Okey, jom. Okey, dalam konsep matriks ni, okey, di akhir kuliah ni nanti kamu dapat yang pertama membentuk matriks daripada maklumat yang diberi. Yang kedua, kamu dapat menentukan bilangan baris, lajur dan peringkat suatu matriks. Yang ketiga, kamu dapat mengenal pasti unsur dalam suatu matriks. Jadi, di akhir kuliah ni kamu mesti dapatlah ketiga-tiga perkara ni insya-Allah. Alright, jadi sebelum tu kita nak tengok dulu apakah itu matriks. Baik, matriks adalah nombor-nombor yang disusun dalam baris dan lajur untuk membentuk satu tata susunan segi empat sama atau segi empat tepat. Alright? Dan matriks ni ditulis dalam tanda kurungan. Okey, jadi macam manakah rupa bentuk matriks ni? Ini dia contoh rupa bentuk matriks. Okey, jadi perhatikan macam cikgu cakap tadi, matriks ni ditulis adalah nombor-nombor yang ditulis dalam baris dan lajur dan perhatikan dia ditulis dalam tanda kurungan macam ni. Alright? Okey, jadi katakanlah cikgu namakan matriks ni sebagai matriks M. Okey, jadi sekarang kita nak menentukan baris, lajur dan peringkat suatu matriks ni. So, cikgu bagi contoh ni matriks M Okey, jadi bila kita nak menentukan bilangan baris, kita kena ingat baris ni dia mesti melintang melintang. Itu adalah baris. Jadi untuk matriks M kat sini, ini adalah baris yang pertama. Okey? Yang melintang. Right? Dan yang ini pula adalah baris yang kedua. Okey. So baris mesti melintang Alright. Lajur pula, lajur ni dia mesti menegak. Jadi untuk matriks M kat sini, ini adalah lajur yang pertama, ini lajur yang kedua, dan yang ini adalah lajur yang ketiga. Alright. Okey. Jadi bila kita dah tahu bilangan baris dan juga bilangan lajur, maka kita boleh menentukan peringkat bagi suatu matriks. Okey, peringkat matriks ni ditulis dalam bilangan baris kali bilangan lajur. Okey, jadi untuk matriks M ni, peringkat matriks M adalah bilangan baris kali bilangan lajur iaitu 2 kali 3. Okey, di mana 2 ni menunjukkan bilangan baris, 3 ni menunjukkan bilangan lajur. Okey, peringkat matriks ni kamu tak perlu selesaikan walaupun 2 kali 3 sama dengan 6, bukan. Okey, cukup setakat itu saja kamu tulis. Okey, di mana bila kita nampak peringkat matriks ni kita tahulah matriks tu mempunyai berapa baris dan berapa lajur. Alright? Jadi untuk matriks M ni dia mempunyai 2 baris dan 3 lajur, maka peringkat matriks M adalah 2 kali 3. Okey? Alright. So, bila kita dah tahu bilangan baris, bilangan lajur dan juga peringkat bagi suatu matriks, jadi sekarang kita nak kenal pasti unsur dalam matriks. Okey, jadi sekarang cikgu tunjukkan ini adalah matriks M. Maka unsur dalam matriks M, kita tulis dia sebagai MIJ. Okey, M tu sebab matriks M Kalau matriks A ke matriks B, dia jadilah AIJ ataupun BIJ. Alright? So, MIJ ni adalah unsur matriks M yang terletak pada baris ke I dan lajur ke J. Alright? Jadi, I ni adalah baris ke I. Okey, J ni adalah lajur
ke J. Okey, maksudnya I tu menunjukkan baris, J tu menunjukkan lajur. Baris yang keberapa, lajur yang keberapa. Okey, cikgu bagi contoh soalan. Nyatakan unsur bagi M21. Alright. Jadi, 2 ni maksud dia baris yang kedua. So, cikgu tunjukkan dulu. Itu adalah baris yang kedua lah. Okey, yang cikgu warnakan pink tu. Okey, 1 ni pula adalah lajur yang pertama. Jadi, lajur yang pertama adalah di sini. Okey, so unsur, kita dapati unsur pada M21 adalah sama dengan 12. Okey? Alright. So, bila kita dah tahu peringkat matriks, okey, jadi cikgu patah balik. Sepatutnya membentuk matriks yang pertama. Tapi cikgu terangkan dulu bilangan baris, lajur, peringkat dan nak mengenal pasti unsur. Okey, sekarang baru cikgu terangkan macam mana kita nak membentuk matriks daripada maklumat yang diberi. Okey, kita tengok soalan. Di kedai buku Ahmad, harga sebuah buku tulis dan sebatang pen masing-masing ialah RM1.20 dan RM85. Di kedai buku Basri, harga sebuah buku tulis dan sebatang pen masing-masing ialah RM1 dan RM90. Di kedai buku Chong pula, harga sebuah buku tulis dan sebatang pen masing-masing ialah RM1.10 dan RM1. Okey, jadi sekarang ni macam mana kita nak membentuk matriks daripada maklumat ni? Okey, perhatikan kita ada kedai buku Ahmad, kedai buku Basri dan juga kedai buku Chong. Ada 3 kedai. Okey, jadi untuk membentuk matriks, okey, kita boleh buat tanda kurungan seperti ini dulu. Okey, dan untuk kedai buku Ahmad, kita boleh letakkan dia maklumat tu pada baris yang pertama. Untuk kedai buku Basri, kita boleh letakkan maklumat tu pada baris yang kedua. Dan untuk kedai buku Chong, kita boleh letak maklumat dia pada baris yang ketiga. Okey, jadi perhatikan di semua kedai buku Ahmad, Basri dengan Chong ni, barang yang disenaraikan adalah sama, iaitu buku tulis dan juga sebatang pen. Jadi, untuk buku, kita boleh wakilkan maklumat tu pada lajur yang pertama. Dan untuk pen, kita boleh wakilkan maklumat tu pada lajur yang kedua. Right? Jadi sekarang untuk kedai buku Ahmad, kita ada RM1.20 iaitu harga buku dan 85 sen. Jadi kita letakkan maklumat ni di baris yang pertama kedai Ahmad. Alright, seterusnya di kedai buku Basri adalah pada baris yang kedua. Jadi harga buku RM1 kita letak pada lajur pertama dan harga sebatang pen 90 sen kita letak pada lajur yang kedua. Dan begitu juga untuk maklumat untuk kedai buku Chong, kita letak pada baris yang ketiga di mana RM1.10 dan juga RM1 adalah masing-masing harga buku dan pen. Jadi kita dah dapat membentuk matriks daripada maklumat ni. Okey, so ini dia bentuk matriks yang kita boleh tulis. Okey, di mana kita boleh highlightkanlah perkara-perkara ni dan masukkan ikut baris yang kita tetapkan tadi. Baris lajur. Okey, so inilah bentuk dia. Jadi kita dah berjaya membentuk matriks lah daripada maklumat yang diberi. Okey, tak adalah susah sangat kan? Alright. Jadi sekarang jom kita jawab soalan. Okey, jadi soalan diberi matriks Q. Okey, nyatakan unsur-unsur bagi matriks Q berikut. Okey, jadi yang pertama cikgu senaraikan soalannya Q12. Okey, maksudnya Q12 maksud dia baris yang pertama, lajur yang kedua. Jadi unsur bagi Q12 sama dengan 4. Alright? Seterusnya Q21 maksudnya baris yang kedua, lajur yang pertama. Jadi unsurnya adalah negatif 2. Dan Q32 adalah baris yang ketiga, lajur yang kedua. Jadi unsurnya adalah kosong. Alright, senang je. Okey, seterusnya. Nyatakan peringkat matriks berikut. Okey, kita tengok bilangan baris ada 1, 2, 3. Jadi bilangan baris sama dengan 3. Okey, bilangan lajur kita ada 1, 2.
Jadi bilangan lajur 2, maka peringkat matriks adalah 3 kali 2. Senang je. Alright. Untuk soalan yang sebelah tu, bilangan baris kita kena pasti dulu ada 1 sahaja. Alright. Bilangan lajur kita ada 1, 2 dan 3. Jadi, bilangan lajur ada 3, maka peringkat matriks adalah 1 kali 3. Alright? Okey, jadi masa untuk buat aktiviti. Jom jawab soalan kuisis berkaitan bilangan baris, bilangan lajur dan peringkat matriks. Okey, boleh klik link kuisis di ruangan description dekat bawah. Okey, good luck. Okey, jadi untuk hari ni punya kelas, kita dah selesai untuk konsep matriks Okey, jadi kita akan jumpa dalam kelas yang seterusnya, matriks kuliah 2, di mana cikgu akan terangkan pula konsep matriks sama. Jadi setakat ini, kita jumpa dalam kelas yang berikutnya. Assalamualaikum. Bye.